Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subjek pembuatan pakaian wanita PPW Koku 1 pakaian casual. Topik kita hari ini membincangkan berkenaan urutan penghasilan pakaian casual dan persediaan penghasilan pakaian casual. Disediakan oleh Cikgu Siti Murni. Urutan penghasilan pakaian casual. Urutan artinya susunan langkah-langkah yang perlu diikuti bagi menghasilkan sesuatu perkara. Bagi menghasilkan selai pakaian casual sama ada blouse, skirt ataupun slack, setiap urutan langkah perlu diikuti susunannya yang betul mengikut urutannya. Terdapat 7 item bagi menghasilkan pakaian casual, iaitu membuat lakaran, mengambil ukuran badan, mendrah pola, menggunting fabrik, menjahit jahitan casual, membuat kemasan, acu pakaian. Okey, bagaimanakah urutan penghasilan pakaian casual? Urutan dia kita lihat berdasarkan daripada peta alir berikut. Langkah pertama, membuat lakaran. Langkah kedua, mengambil ukuran badan. Langkah ketiga adalah mendrah pola. Langkah keempat, menggunting fabrik. Langkah kelima, menjahit pakaian casual. Langkah keenam, membuat kemasan. Dan akhir sekali, langkah ketujuh, acu pakaian. Ringkasan urutan penghasilan pakaian casual diharap dapat membantu sebagai peneguhan pada anak-anak murid. Yang pertama, membuat lakaran. Kita lukis dulu. Okey. Kedua, mengambil ukuran badan. Ketiga, mendrah pola. Keempat, menggunting fabrik. Kelima, menjahit pakaian casual. Keenam, membuat kemasan. 7, acu pakaian. Ingat gambar, ingat urutan. Persediaan penghasilan pakaian. Okey, persediaan peralatan. Untuk hasilkan pakaian perlu ada persediaan peralatan. Tujuannya kita kena sediakan alat untuk membuat reka cipta dan atau lakaran. Kedua, sediakan alat untuk mengambil ukuran badan. Sediakan alat untuk mendrah pola. Sediakan juga alat untuk menggunting fabrik. Sediakan alat untuk menjahit pakaian casual dan sediakan alat untuk membuat kemasan. Yang kedua, perlu sediakan fabrik, iaitu kain yang bersesuaian untuk menghasilkan pakaian berdasarkan majlis, masa dan persekitaran serta jenis fabrik yang sederhana tebal. Okey, jika kita nak hasilkan blouse, pemilihan skirt ataupun slack, pemilihan fabrik dan bahan yang tepat sangat penting supaya dapat menghasilkan pakaian yang menarik dan selesa dipakai. Untuk blouse, fabrik yang nipis, sederhana, tebal seperti kapas campuran, polister, kapas linen adalah lebih sesuai. Skirt, fabrik yang sederhana tebal seperti linen, satin, chiffon, polister dan cotton. Manakala slack, fabrik yang sederhana tebal dan tegap seperti denim, kondori dan sebagainya. Okey. Langkah pertama, membuat reka cipta atau lakaran. Langkah pertama, alatan yang kita perlukan ketika untuk membuat lakaran adalah coaches, kertas A4, pensel atau pen, pemadam, warna air atau watercolor, oil pastel, media lain. Langkah kedua, mengambil ukuran badan. Apakah tujuan kita mengambil ukuran badan? Tujuan mengambil ukuran badan adalah untuk menghasilkan pakaian yang mengikut ukuran dan bentuk badan pelanggan. Menghasilkan pakaian yang selesa dan sedap dipakai.
menghasilkan ukuran badan, dan di mana ukuran badan akan digunakan untuk membuat pola dan memudahkan kerja memotong fabrik. Alatan-alatan yang digunakan untuk mengambil ukuran adalah pita ukur, kertas A4 atau pemborang tempahan, pensel atau pen, model ataupun pelanggan. Langkah 3. Mendraft pola. Okey, apakah alatan yang digunakan untuk mendraft pola? Alatan yang diperlukan untuk mendraft pola adalah kertas perang atau kertas minyak ataupun kertas mahjong pun kita boleh guna, asalkan kertas dengan bidang yang besar. Pembaris sesiku. Okey, biasanya pembaris sesiku ni digunakan untuk mengukur garisan lurus dan juga untuk menghasilkan garisan lengkung di pola seperti di bahagian ketiak leher dan punggung seluar. Kemudian yang 3, kita perlukan pembaris melengkung. Di mana pembaris melengkung ini adalah untuk menghasilkan garisan lengkung di pola seperti di bahagian punggung dan lengan. Okey, keempat, pembaris lurus. Pembaris curve, French curve, pensel, pita ukur, getah pemadam dan gunting kertas. Langkah 4. Menggunting fabrik. Apakah peralatan yang digunakan untuk menggunting fabrik? Peralatan yang diperlukan adalah gunting fabrik, iaitu kain. Kedua, jarum peniti. Dan ketiga, pemberat. Langkah 5. Menjahit pakaian. Alat untuk menjahit di sebelah kiri dinamakan mesin jahit industri. Manakala di sebelah kanan adalah mesin jahit tepi. Peralatan menjahit yang lain, mesin jahit lubang butang, sekuci dan gelendung, jarum jahit mesin, kapur tukang jahit, penetas jahitan, jarum jahit tangan. Seterusnya, sniper, benang, tweezer, jarum peniti, gunting dan pita ukur. Langkah 6. Membuat kemasan. Apakah peralatan yang digunakan untuk menekan? Striker wap, striker elektrik, bot menekan dan bot lengan. Langkah 7. Mengacu pakaian. Okey, acu pakaian. Ertinya memadankan pakaian dengan badan pelanggan bagi mendapatkan hasil jahitan yang elok, selesa dipakai dan cantik dipandang. Proses pengubahsuaian pola dan memperbaiki pola pakaian akan dilakukan jika pakaian yang dihasilkan tidak menepati citarasa pelanggan. Apa masalah yang biasa berlaku ketika padanan pakaian? Biasanya bila kita padankan pakaian dengan badan, jika antara masalah yang akan timbul adalah bahu menurun, bahu menegak, dada besar atau tinggi, dada kecil, pinggul besar atau kecil, lengan besar atau kecil, skirt kemungkinan hasilnya sengit, skirt terjongkit, lisu tidak terletak elok. Okey, bila semua perkara ini berlaku, maka penyelesaiannya adalah perlu proses pengubahsuaian dan memperbaiki pola, dan seterusnya akan buat padanan acu pada badan pelanggan lagi sekali sehingga pelanggan puas hati. Okey, ini acu pakaian. Okey, terima kasih dan selamat menjawab soalan seterusnya.